Kebanyakan pesakit tak tahu pun yang menopause ini adalah satu masalah kesihatan, dan jika ada simptom yang teruk, mereka ingat ianya biasa sahaja dan abaikan benda itu. Tapi sebenarnya, simptom menopause perlu dititik beratkan. Jangan ingat yang menopause itu adalah setakat putus haid, tapi ia adalah satu keadaan yang menyebabkan gangguan emosi dan wanita boleh develop beberapa simptom yang mengakibatkan aktiviti harian mereka terjejas. Oleh itu, anda bersama saya Dr. Ikram, saya akan kongsikan sedikit berkenaan menopause. Jom kita saksikan. Menopause adalah apabila seseorang itu tidak lagi datang period dan sudah tidak berada di dalam reproductive period dan tidak boleh melahirkan anak. Bagaimana ia boleh berlaku? Ia berlaku apabila kilang telur dah stop hasilkan hormon, dan keadaan ini biasanya berlaku kepada wanita di dalam lingkungan umur 50 tahun secara puratanya. Keadaan ini pada mulanya bukannya terus tiada haid, tapi ianya beransur-ansur. Wanita akan start dengan haid yang tidak teratur, darah itu semakin berkurang dan mungkin dalam umur 40 tahun dah start bermula simptom ini. Dan pada awal-awal menopause ini, cycle itu semakin pendek. Contohnya 7 hari kebiasaannya period itu datang, tetapi semasa awal-awal menopause ini, 7 hari itu semakin singkat dan menjadi 2 hingga 3 hari. Interval cycle juga makin panjang. Contohnya, cycle itu adalah 28 hari. Tapi pada permulaan menopause ini, ianya makin panjang, mungkin sampai 2 bulan tidak datang period. Ya, ia boleh berlaku. Kita namakan keadaan ini sebagai early ataupun premature menopause. Ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan perkara ini berlaku. Contohnya yang pertama iaitu surgery, iaitu seperti contoh pembedahan yang membuang kanser ovari. Yang kedua contohnya autoimmune. Contohnya seperti penyakit SLE ataupun rheumatoid arthritis, dan mungkin juga faktor genetik iaitu seperti familial ovarian failure ataupun galactosemia. Dan kebanyakan kes penyebabnya kita tidak ketahui. Kita namakan ianya sebagai idiopathic cause. Antara gejala yang common berlaku iaitu sengal-sengal tulang dan juga hot flash. Sengal-sengal tulang ini biasanya simptom yang common berlaku di kalangan wanita Asia. Dan untuk hot flash, ianya berlaku secara tiba-tiba, iaitu di mana kulit itu ataupun muka itu menjadi merah, bukannya disebabkan marah ataupun malu ke, ia adalah secara tiba-tiba. Keadaan ini biasanya berlaku dekat bahagian atas, iaitu keadaan yang seperti merah, panas dan juga berpeluh. Dan hot flash ini akan efek aktiviti harian pesakit dan ia akan mengganggu daily aktiviti pesakit. Seterusnya, mungkin pesakit itu akan rasa murung dan juga cepat marah. Dan dia juga akan efek tidur. Pesakit akan mengalami insomnia dan juga tidur itu tidak berapa sempurna. Keletihan dan kelusuan juga mungkin boleh berlaku. Seterusnya, pesakit juga mungkin akan mengalami kekeringan faraj. Ini jarang yang expose. Pesakit segan nak beritahu. Mereka ingat ianya biasa saja dan ingat benda itu tiada rawatan yang khusus. Tapi ingat, yang masalah ini boleh menyebabkan efek kepada hubungan suami isteri. Sebab bila kering ini, kalau melakukan sexual intercourse, pesakit akan rasa sakit. Jadi hubungan suami isteri lama-kelamaan akan timbul masalah. Hilangnya libido ataupun nafsu seks. Kalau dalam masyarakat Melayu, kalau berbicara mengenai nafsu ini, orang ingat ia adalah perkara tabu dan tak nak discuss lebih lanjut. Tapi ini adalah masalah perubatan dan ianya perlu diberi perhatian. Yang kita risau, keadaan menopause ini boleh akibatkan beberapa komplikasi. Contohnya seperti penyakit jantung, osteoporosis dan juga penyakit stroke. Kita pergi sedikit mengenai rawatan. Okey, yang pertamanya, rawatan yang paling utama ialah improve lifestyle, di mana hiduplah secara sihat. Contohnya, amalkan senaman secara regular, makan secara sihat. Makan tu ialah portion tu biarlah okey. Adanya buah, ada sayur-sayuran dan makan mengikut kalori yang ditetapkan. Sekiranya gejala yang saya sebutkan tadi semakin meningkat ataupun semakin prominent, mungkin boleh start dengan hormonal terapi, iaitu hormone replacement therapy. Ianya mungkin dalam bentuk oral, dalam bentuk implant ataupun injection. Dapatkan konsultasi doktor bagi penerangan yang lebih lanjut. Jangan terasa terbeban ataupun stres. Ada rawatan ini di klinik berhampiran anda. Saya rasa itu sajalah berkenaan penyakit menopause.
Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, berguna untuk anda boleh tekan like dan subscribe kepada channel ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.